Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Motor di sebelah abang ini baru saja menang Best of Custom untuk kategori straight bike dan juga moped. Dan motor ni juga adalah antara motor yang memberikan satu, orang katakan, emosi yang sangat mendalam terhadap motor ini. Dan untuk hari ini, kita akan minta owner dia review pasal motor ni. Macam mana motor ini boleh menang dekat event Out of Speed dan mengalahkan beberapa motor yang sangat-sangat hebat pada waktu itu. So, macam biasalah, sebelum kita bermula, sebelum kita cerita pasal motor ni, cuba kau teka dulu, motor ni milik siapa? Simpan dulu. Ataupun sementara iklan dia keluar, letakkan ruangan komen di bawah. So, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng. So, inilah dia owner kepada motor. Aku rasa semua orang, kau memang kebanyakan dia akan jawab dengan betul lah. Sekali pandang kau dah tahu dah ini motor siapa. Kan? Siapa tak kenal? Rudy. Geng takut bini. GTB. Bukan. So, Rudy, thank you very much. Aduh, thank you guys. Ini antara motor yang menjadi champion dekat event Out of Speed. Inilah plate dia. Betul. Best of Custom Straight Bike / moped. Moped. So, firstly, tahniah lah. So, aku nak tanya motor ni sebab okay, first lah kita, before kita cerita pasal motor ni kan, aku nampak masa kau diumumkan sebagai pemenang untuk Best of Custom Straight Bike dan juga moped kan, kita nampak kau ada satu emosi yang bermain perasaan kau masa kau on the way nak pergi stage show. Sangat-sangat jarang sekali lah kita nampak Rudy apabila diumumkan pemenang dia begitu emosi. So, sebenarnya apakah yang membuatkan kau jadi emosi ni? Mungkin kau boleh cerita lah. Mungkin ada, so aku betul tanya-tanya kan. Okey. Apa hal lah Mamat ni kan? Sampai aku kena sound lah kat atas stage tu. Dia kata, Rudy relax kan. Mungkin pada orang kemenangan atau plate ni adalah biasa. Tapi pada aku, benda-benda macam ni memerlukan effort daripada satu tim. Bukannya satu individu. So, kenapa yang aku begitu emosi ialah dia bukan berkenaan plate ni, tapi berkenaan dengan motor ni kan. Nak jadikan cerita, masa PKP, setiap orang ada naik turun kan. So, masa PKP tu, aku tahu semua orang pun masa tu tengah kemurungan kan. Zaman tu tak best lah untuk kita cerita. Tapi mungkin efek dia kepada aku lebih sikit. Sehinggalah aku punya adik aka cameraman GTB terjatuh ketika menjalankan tugas di Johor. Dia jatuh dengan motor ni pula. Motor ni jatuh ni? I see. So motor ni boleh dikatakan last minute kita buat untuk masuk pertandingan Out of Speed. Kau kata agak last minute, berapa hari kau ambil motor nak siap kan untuk Out of Speed ni? Itulah dia. Aku sebenarnya dah cancel order dah. Tak nak hantar dah motor, kita hantar motor lama je lah. Tapi Out of Speed ni kebanyakannya motor fresh build. Betul. So last minute aku buat keputusan untuk buat dalam masa 4 hari, babe. 4 hari siap? 4 hari tanpa tidur lah. Jap, kiranya selepas adik kau jatuh tu, daripada situlah kau buat dalam tempoh 4 hari? Betul. Dahsyat lah. Tanpa tidur? Tanpa tidur. Dengan 3 orang bekerja. Dia ni aku memang kenal lah. Dia kalau setiap ada kali event kan, dia memang tak tidur lah. Dia akan siapkan motor dia sampailah siap. Sampailah skru hilang sebatang pun dia akan cari sampai dapat. Itu aku kenal dia lah. Kan? So, untuk yang ni, sebelum kita cerita ni, so apa konsep yang kau tampilkan? Aku rasa dia macam sama seperti apa yang kau buat sebelum ni kan? Sama je. Cuma dari segi colour scheme, dari segi design lain, betul tak? Betul. Kan? Mungkin kau boleh cerita sikit pasal motor ni bagi dia orang? Alright, untuk yang mengenali modifikasi tayar besar ni, aku rasa semua orang dah familiar lah. Maknanya motor Kapcai masuk barang Superbike. Betul. So, apa yang lebihnya motor ni? Orang pun tanya juga, tengok luar sama je bang. Tapi sebenarnya lebih dia dari segi teknologi. Kita tahu yang sekarang ni zaman IT, zaman Android, zaman iPhone, zaman Bluetooth. So motor ni sebenarnya dia lebih bijak. Kat mana dia bijak? Selepas dia jatuh tu, aku terpaksa bijakkan dia. Sekejap, kiranya secara kasarnya motor ni nampak kau buat sama macam yang kau pernah ada sebelum ni lah. Betul. Cuma yang kelainan dia lagi bijak daripada motor-motor kau yang lain. Betul. Okey, apa yang bijak tu? Boleh cerita sikit? Okey, kita semua tahu sekarang motor dah pakai injection system, ada ECU. Tapi
walaupun ada ECU, kita tak dapat akses untuk godam ECU tu. Betul. Di mana motor sebelum ni kita kena hantar tuning, hantar Betul. dyno. Betul. Okey, tapi motor ni dengan teknologi yang terbaru, kita hanya menggunakan telefon. Kita keluarkan telefon kita. Kita on apps, dia boleh tuning sendiri, babe. Kau biar betul. Tak payah masuk dyno. Selama ni orang tukar ECU masuk dyno. Prem. Betul. Ni kau prem kat atas jalan kaya biasa boleh? Betul. Kau biar betul, Wan? Betul. Disebabkan dia dah ada F4 ratio, wideband module dan juga dia ada dia punya daripada eraser speed tag meter ni, kita dah boleh hanya kita bawa, dia self learning. Whatever modifikasi yang kita buat dekat dia sekarang. Kau dengar macam mustahil tau. Aku tak je. Kau cuba buktikan macam mana benda tu work. Dia orang kena tengok tak macam mana tu work. Kita sembang saja. Aku boleh sembang kan? Betul. Nak sembang semua boleh sembang. Okay. So kita tunjuk contoh macam mana nak buat benda tu. So first kau kena ada benalah ni lah. First kali kita kena ada otak dia lah. Otak dia ECU Umar Racing. Okay. ECU Umar Racing dia memang didatangkan dengan sistem Bluetooth. Okay. Bila kita dah on ni, dia pergi dekat apps Umar Tune. And then kita start lah. Sekarang kau dah boleh tengok ni temperature, AFR, battery index. Ni RTM lah. Ya aku try rem Try. Okay. So dia dah link lah. Dia link pakai Bluetooth? Pakai Bluetooth je. Oh, okay. So sekarang kita pergi dekat calibration. Kita pergi kat target AFR. Ini ialah sistem-sistem yang semua tuner pakai. Okay. Target AFR ni kat sini tulis 12.7. Dekat sini pun 12.7, betul? Oh, yang ni bukan tuner memang takkan faham lah. Aku memang takkan faham simple lah. je. 12, 13, 14, lebih tinggi, lebih minyak, lebih kurang. Okay. Lean. Okay. Maknanya motor akan lagi laju. Tapi risiko dia minyak kurang lah. So kalau nak bagi minyak banyak, kurangkan lagi 11, 10, So sekarang ni 9. makin tinggi makin bagus ke makin bagus? Nak laju makin tinggi lah Okay. AFR tu. Tapi risiko minyak kurang. Minyak kurang. Apa jadi risiko kalau minyak kurang? Enjin akan rosak lah. Okay. We learn something today. Okay. So nak adjust dia cara? So adjust dia, kita pergi calibration. Target AFR dulu macam ni 12. Okay. Katalah aku nak savekan dia lah. Aku naikkan je. Pergi ke 13 Okay. Lepas tu? Pergi ke 13. And then pergi dekat auto tune. Okay. Ini yang dia punya best dia. Sekarang kita off, kita on saja. Bila kita on, kita kena jalan lah. Macam kita Jalan biasa? Jalan. Okay kan, kau tengok kan. Merah ni maknanya minyak tak cukup kan. Hijau ni minyak cukup. So kau kena jalan sampai dia buat semua ni. Dia target balik AFR tadi tu. Sampai dia jumpa balik ni 13 kan. Kau tengok sini. Ni 12, 13. Macam tu je? Macam tu je. Okey, itu yang pertama. Yang kedua apa? Aku dengar apa? VVA boleh set? Yang kedua sekarang motor ni ada sistem VVA lah. Bak kata budak-budak Yamaha VTEC lah kononnya. So cara nak buka ni, kita pergi dekat VVA control. Kita set je nak buka 5,000 ke, 6,000 ke, 10,000 ke, suka-suka hati. Sekarang aku buka 4,000. Kau rem sampai 4,000 tengok. Sekarang aku buka 10,000. Tak ada. Betul? 4,000 tak ada? Dah tak bayar pakai skru. Ejah tak bayar dah. Semua berada di tangan anda. Dyno tak payah. Nak VVA pun tak payah. Semua pakai phone je. Inilah yang dinamakan teknologi kan. Sekejap. Ada lagi satu. Apa dia? Ini aku rasa inilah antara poin-poin terpenting kot judge nampak kat motor ni, which is dipanggil RBSS setup. Okey. Apa benda yang mana ni? Sekarang ni, selama ni kita punya mono kita nak adjust kena masuk tangan. Betul. Kena adjust dia punya rebound, compression pakai tangan. Betul. Kita dah tak nak kotor tangan dah. Action betul bunyinya. Kita hanya tekan saja. Kita nak kurangkan, kita boleh kurangkan. Kita nak keraskan, kita boleh keraskan. Di depan dan juga di belakang. Sekejap, ini secara manual. Adakah dia akan pintar juga, dia akan buat untuk kita juga, tambah kita tengah bawa ke, tiba-tiba terlanggar ke, dia akan jadi keras ni, tak? Okey, dia panggil dekat sini.
modular ni kita boleh adjust kepada comfort dan juga sport. Ada juga. Maknanya Aku bila ingat. kita pergi comfort, yang sama tu. Macam aku kenal yang tu. Kita pergi ke setting comfort, bila dia terlanggar saja lubang, dia akan adjust automatic menjadi lembut. Aku yang aku bagi belakang tak boleh. Ada juga benda tu. Dahsyat lah. Dia punya sistem suspensi pun dah bijak. Inilah dia teknologi yang aku ketengahkan dekat Art of Speed yang berjaya mencuit hati Jad. Itulah kelainan. Biasanya kita review motor yang hari ni kita review teknologi yang ada. Kiranya, adakah benda ni antara terawal yang ada ke? Boleh dikatakan terawal sebab sebelum ni diorang hanya ada macam contoh tuning-tuning ni hanya ada kat motor-motor kaprik kan. Untuk kategori motor on the road aku rasa diorang belum lagi lah. Kita antara yang awal lah gunakan teknologi ni. Okey, motor kita nampak macam biasalah. Kategori kau biasa, belakang kau bawa tayar besar. Yang ni adakah all the five carbon ke atau macam mana? Ini carbon fiber. Carbon fiber. Dan juga rim kan. Rim ni ringan kan. Ni banyak orang cakap buat motor tayar besar berat kan. So aku terpaksa pakai rim forge. Rim ni sangat ringan. Kalau nak lagi ringan, rim carbon fiber lah. Tu the next level lah. So tu Berapa pun ringan tu? aku pun tak sempat lah nak ukur. Nak Agak-agak timbang. Sekali ganda lebih ringan daripada yang asli. Yang asal. Sekali ganda lagi ringan Sekali daripada ganda. asal? Bukan lagi besar lagi berat, lagi besar lagi ringan. Lagi besar, lagi ringan. So kau nampaklah motor ni ada sayap yang boleh terbang laju. Memang laju. Satu hari nanti mungkin kita akan gunakan sayap tu. Aduh. Okay. Tak nak tanya top speed ke? Selalu orang tanya top speed. Berapa top speed dia berada? Okey, untuk enjin spek 65, yang buat pun bukan calang-calang. Tim CKJ Racing, champion Cup Break. Cup Break, okey. Champion Cup Break. Dia buatkan enjin spek 65 ni. Aku dah test kat Sepang 170 GPS. 170 GPS, okey? Ya. GPS Kalau meter 200 lah lebih kurang. Oh, jauh beza. Sebab kita pun test pakai telefon. GPS tak boleh GPS, tipu lah. GPS tak boleh tipu lah. 170 biasanya kalau meter sini lebih kurang 18 lebih lah. Lebih kurang lah. Plus Tapi minus yang tu tak apa. Sebab aku rasa kaki-kaki fly, dia dah 200 GPS dah. Yang tu kita kalah lagi lah. Tapi tak apalah nanti. Tak apalah. Mungkin lepas ni aku masuk enjin elektrik ke. Dia ni cakap dia buat tau. Itu masalahnya tu. Kan tiba-tiba dia halo. Kan? Dah siap. Kena terima tahu tak? Ada? Macam tu tiba-tiba. Tiba-tiba dah siap. No dah siap dah dia kata kan. Okay, bercerita pasal main-main motor ni lah. Aku rasa kau bukan baru main motor. Aku rasa kau dah start daripada bermain dengan kereta. Betul. Mungkin ada tak tahu Rudy ni start main drift. Betul. Dia main kereta, lepas main kereta dia dah bosan dia nak main motor pula. Bukan bosan. Bukan bosan. Duit dah tak ada. Ada, dia main lain, dia main motor pula kan. So dekat situlah tercetusnya Yamaha Y-Suku tayar besar. Ni Mamat ni lah muka ni aku cerita sebelum ni. So sekarang ni nowadays kau nampak ni dengan keadaan TikTok dan sebagainya kan. Kita nampak lahirnya idola-idola permotoran sekarang ni kan. So apa pandangan kau sebenarnya? Kan dengan kalau kita spesifikkan yang viral lah ni, kalau boleh kita tak nak lah benda tu kan. Tapi bila orang nak bercerita, okey lah. Kita cerita macam contohnya Stopa contohnya kan, yang jadi cerita-cerita. So pandangan kau secara orang yang dah main lama dalam industri ni, apa pandangan kau? Secara peribadi lah. Okey, benda ni bila bagi aku simple je. Bila dah media dah berubah, kemunculan idola-idola media sosial ni ramai sangat. Sehingga bila dah ramai ni kan kau macam kau beli emas lah. Emas pun ada grade tau. So untuk media sosial ni kadang-kadang sampai terlampau ramai, kita bukanlah nak cakap yang ada tu tak kualiti. Yang diberi tu aku rasa yang beri pun Allah juga. Kan untuk kau jadi famous ke apa benda tu ni semua pemberian Tuhan. Tapi aku lebih suka menekankan kita sebagai orang yang melihat. Contohnya kalau orang tu buat benda bagus, kita sokong. Betul? Tapi kalau dia buat benda tak bagus, yang kita pergi sokong buat apa? Betul. Kan contohnya lah aku katalah aku ni pelopor untuk tayar besar ni kan. Aku mesti memikirkan sesuatu yang lebih positif instead of lebih negatif. Betul? Walaupun orang duk bising-bising kat telinga aku, bang motor tak laju bang, tunjuklah test lah kat highway, tunjuk motor abang laju. Aku tunjuk dekat lita babe. Bila atas jalan aku
Man-man je. Walaupun budak dok cocok-cocok aku. Walaupun dia rambut macam ni, tapi kau ingat baik, good ni kat luar. Terpaksa babe. Sebab nak Betul lah. nak memberikan benda yang positif. Itulah pendapat aku. Dia macam ni, apabila kau dah berada dalam industri ni yang kau dikenali, apa benda yang kau buat kau akan fikir 78 kali dulu. 178. Benda tu kau buat betul-betul sebab apa yang kau buat orang tengok. Betul. Apa orang kau buat orang ikut. Betul. That's why lah, to be a content creator, you must be a good content creator yang boleh memberi manfaat pada orang. Itulah. Title idola tu bukan senang nak carry. Tak percaya? Tanya Hakim Stopa. Senang nak Betul tak Kim? Aku tahu kau tengah menangis di pucu. Dengarkanlah. Menangis ke? Menangis Menangis Sebenarnya kau nampak dia tu kental sebenarnya hati dalam, siapa yang tahu. Okey lah. So, no lah. Kita sokong yang mana yang positif kan? Betul. Mana yang bagus kita sokong. Mana yang bagus kita sokong. Betul. Sebabnya apa yang aku nampak lebih merisaukan ialah bila kita sokong benda yang negatif, orang akan start menggunakan negativity untuk jadi popular. Contohnya air buah. Contohnya yang terkini. Komedi, stand up komedi. Okey. Aku fikir air buah apa benda? Kau terlepas ke air buah? Aku terlepas air buah. Kita orang ride tak boleh pergi Terengganu. Itulah pesatan isteri negara telah mengeluarkan Terengganu dalam peta. Betul. Aku cakap bini aku cakap padan muka. Macam tu dia cakap aku. Aku cakap aku bukan kaki ride, kenapa dia cakap macam aku? Sampai aku dah tak boleh minum air buah. Kesimpulannya mana yang bagus kita sokong lah. Betul. Kan? Sama juga dengan motor ni. Bagus kita utarakan, kita bagi kau tengok. Yang tak bagus, yang tak ada side mirror tu semua jangan ikut. Sebab ini kena saman, aku kena bayar, babe. Itu dia cakap. Tapi aku rasa bagus sebab ni. Teknologi benda ni bagus. Mungkin kau tak pernah tengok. Even kalau kau cakap je, sembang lah brother, lu tunjuk tengok. Okey lah, kita tunjuk lah macam ni. Mana ni benda ni real benda tu. Kan? So, sekali lagi, thank you Rudy. Sama kan. Sebab orang katakan, dia kata, first dia dapat menang tu, dia mesej aku dekat Gan. Gan, aku nak bagi kau orang pertama kan untuk review motor aku kan. Betul. Gila babe. Kau nampak macam tu kau gila appreciate babe. Okey kan, aku tengok kau makin handsome hari ni. Tak ada baju apa kau pakai ni kan? Tak ada apalah. Nak cari baju ni kau tengoklah link kat bawah tu. Aku bukan nak promote tapi itulah. Tekan pedal jangan stres. Sama macam kau. Tekan throttle. Pulas throttle jangan stres. Kena buat lagi satu ni kan. Saya siapa? Saya siapa? L. So guys, kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Mana nak dapat? Link bawah. Assalamualaikum.